Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh warga guru yang berada dalam sesi kita pada hari ini. Saya kira kita dah genap pukul 3.30, saya nak mulakan ya. Center nanti akan ada yang masuk lagi lah. Setakat ini kita baru ada 52 peserta. InsyaAllah akan ada lagi masuk time to time. Tapi kita mulakan dulu. Baik, sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang ke sesi perkongsian ilmu siri keempat kepada semua warga yang ada dalam kumpulan ini atau dalam sesi ini yang berusaha Puan atau Cikgu Mimi Nur Rashikin Mat Jaini, iaitu penceramah saya kata pada hari ini yang akan berkongsi dengan kita tentang ilmu kreatif bersama Berdek. Dan sama-sama dengan beliau ialah Cikgu Nuraina binti Mazlan yang akan membantu beliau untuk siri pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang saya hormati, saya tak nak buang masa kerana hari ini kita nak gunakan sebaik mungkin pembelajaran baharu untuk saya dan mungkin juga rakan-rakan yang lain dan mungkin juga kepada yang dah biasa ini sebagai refresh. Tetapi adalah sesuatu yang sangat baik, tools yang boleh kita gunakan untuk siri pengajaran dan pembelajaran kita dengan anak-anak murid. Untuk itu saya serahkan sesi ini kepada Cikgu Nuraina binti Mazlan untuk mengendalikannya. Silakan. Terima kasih Dr. Zalina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam muhibah, salam perpaduan dari saya Cikgu Aina sebagai moderator anda hari ini. Okey, selamat datang kepada semua peserta program Connecting Dots Learning, jaringan percikan pembelajaran di bawah pimpinan Datuk Dr. Amin Senin sebagai pengasas ataupun koordinator program ini. Sesi perkongsian ilmu kita hari ini adalah siri yang keempat yang di mana tajuknya ialah kreatif bersama Berdek yang kita akan kongsikan sebentar lagi. Okey, jadi sebelum itu mari kita perkenalkan dulu siapa pembentang kita yang comel molek ini. Okey. Sebelum kita berkenalan dengan pembentang kita, saya ingin jelaskan, okey, kongsikan apakah objektif program Connecting Dots Learning ini. Okey, objektifnya ada 4, iaitu yang pertama sekali tentulah kita ingin berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan. Dan yang keempat, membina jaringan. Jadi peserta-peserta hari ini perlulah mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma. Okay, peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Okey, sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat. Okey, jadi cikgu-cikgu ingat setiap hari Jumaat kita memang ada sesi perkongsian ilmu yang mana sangat bermanfaat untuk kita dalam bidang pendidikan dan juga kepada murid-murid kita. Dan sesi perkongsian kita biasanya akan dijalankan selama 1 jam, iaitu dari 3.30 hingga 4.30 petang. Jadi kalau kita terlajak masa tu, minta maaf lah sebab kita seronok untuk berkongsi dan moga ia membawa manfaat kepada semua. Dan sesi perkongsian kita adalah secara hands-on. Sijil juga disediakan menerusi pautan yang diberi pada akhir sesi. Jadi cikgu-cikgu sila kekalkan posisi anda. Okey? Mari kita kenal dengan pembentang kita. Okey, ini pembentang kita yang comel molek ini, nama beliau Mimi Nur Rashikin binti Mat Jaini. Okey, beliau sekarang bertugas di SMK Pancung. Okey, sebelum ini beliau telah pernah bertugas di SMK Mambau. Beliau berasal daripada Negeri Sembilan dan kini menetap di Seremban. Kerja pun juga di Seremban dan beliau pemegang diploma dan juga degree dalam bidang electrical dan electronic engineering. Wah, beliau adalah seorang engineer. Okey, apakah pencapaian dan sumbangan beliau? Okey, sepanjang perkhidmatan, nampaknya banyak ni.
Okey. Sumbangan beliau adalah tenaga pengajar utama IBSE in Computer Science dan RBT for Primary School. Okey. Beliau juga adalah duta guru STEM Yayasan Petronas kohort 1. Beliau juga adalah panel bagi pertandingan robotik tahun 2021 dan juga panel semakan penyelarasan buku panduan PBD edisi ketiga tahun 2021 dan beliau juga adalah STEM Squad Pejabat Pendidikan Daerah Seremban. Okey, pencapaian beliau pada tahun 2015 beliau telah dianugerahkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, 2018 Silver Award National Young Innovators Challenge, okey, USIM. 2019 mendapat Platinum Award, okey, International antarabangsa ya, Summit of Innovation dan Design Expositions. 2019 Gold Award dan 2020 Platinum Award International Summit of Innovation dan Design Exposition. Nampaknya Cikgu Nora Shikin memang dah biasa dengan inovasi. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya akan pas program ini kepada Cikgu Mimi Nora Shikin. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator kita yang sangat ceria pada hari ini ya. Jadi kita pun masih lagi dalam program santai-santai dan saling sharing ya. Yang berusaha Dr. Zalina selaku koordinator untuk CDL pada hari ini dan juga kita punya moderator Cikgu Nuraina Mazlan. Okey, jadi saya pun tak nak melengah masa. Jom kita pergi. Apa itu PDAC yang kita seronok sangat hari ini kan? Okey, sebentar ya. Okey, PDAC at glance. Maksudnya PDAC dalam satu sekilas pandang Okay, PDAC ni adalah Google Slide add-on. Jadi kalau cikgu-cikgu yang biasa buat kita panggil kelas secara menggunakan PowerPoint, secara Google Slide, ini adalah salah satu interaktif PowerPoint ataupun interaktif Google Slide yang kita gunakan. Dan biasalah bila kita kata interaktif bermaksud ada hubungan dua hala antara guru dan juga pelajar. Jadi kita perlukan internet. Okey, jadi memang capaian internet tu kena nak kata wajib bagus gila tak ada tak apalah. Wajib bagus tak adalah tapi masih boleh guna. Okey. Maafkan bahasa saya yang mungkin terlalu santai ke? Tak apa kan? Alright, jadi seterusnya ada 6 interaktif activities termasuk ataupun tambah satu iaitu audio ya. Cikgu boleh record audio maksudnya cikgu boleh record di setiap slide. Okey. Record students responses, yang ini yang kita paling nak kan, sebab lepas kita buat pengajaran budak dah menjawab dan memberi respon kepada kita punya slide dan kita boleh record kita boleh simpan sebagai PBD. Kemudian ini pun menarik iaitu unlimited interactive slide. Maksudnya di semua slide kita dapat buatkan aktiviti. Ini saya sebut yang free jugalah. Yang free pun semua ada setiap slide, tak ada limit. Dan juga unlimited participants. Apa yang menarik unlimited participants ni adalah kita macam ni lah untuk hari ni tak ada kita panggil tak ada limit untuk semua peserta untuk join dalam PDAC. Okey, biasa ada aplikasi yang dia hanya 50, 60. Jadi untuk free dan juga berbayar dia adalah unlimited participants. Okey. Online synchronous lesson, maksudnya kita boleh buatkan PDAC ni secara online, maksud kita Google Meet dengan pelajar dan pelajar ikut kita punya pace, maksudnya cikgu yang control slide, ataupun yang menariknya kita juga boleh bagi kepada pelajar terus dan dia orang akan explore sendiri slide by slide, satu persatu dan dia orang akan respon dekat setiap slide tu. Okay, yang ini kita panggil boleh kata pembelajaran kendiri. Itu serba sedikit apa yang menariknya tentang PDAC. Dan saya juga nak bagi pandangan jugalah bagi saya apa yang menariknya daripada pandangan saya. Okay, dia adalah satu systematic learning iaitu slide by slide.
Okey, contohnya kita buat di dalam kelas, jadi cikgu akan bagi slide. Selalunya kalau pelajar tengok slide dekat skrin handphone kecil kan. Jadi PDX ni dia macam dia mempunyai slide tersebut, tapi dia tak boleh ke belakang atau ke depan selagi cikgu tak tukar slide tu. Okey, jadi pelajar boleh tengok slide tu dengan lebih, kita panggil apa, dengan lebih jelas. Ini review daripada anak murid saya sendirilah, bila kita tanya kan, suka Google Meet cikgu share skrin slide cikgu ataupun suka PDX. Kata lagi suka PDX sebab lebih jelas, lebih nampak. Sebab dekat phone dia memang sebesar-besar tu adalah dia punya slide. Okey, dan dia adalah slide by slide, iaitu pelajar dia tak boleh nak lari lah, dia akan ikut kita je. Okey, brainstorming versus brainwriting. Okey, ini yang berlaku semasa pandemik ni kan, pelajar dah mula tak nak bercakap dalam kelas ataupun dalam Google Meet. Jadi mereka bercakap secara menulis. Itu kita panggil brainwriting. Jadi kita boleh memperkasakan brainwriting ni dengan PDX. Okey. Okey, PBD on the go. Ya, kita saling mengajar menggunakan slide. Jadi pelajar pun dia boleh terus menjawab pada slide tersebut. Jadi itu adalah bukti dia punya PBD lah, tahap penguasaan dia. Dan tahap penguasaan ni terpulang kepada cikgu, macam mana cikgu nak dapatkan dia punya PBD tu. Okey, melalui slide. Nanti kita akan go through lah. Kemudian yang menariknya, selepas tamat lesson, okey, maksudnya selepas kita habis lesson, kita boleh end lesson tersebut dan pelajar terus dapat slide yang kita ajar tadi direct ke dia punya email, ataupun kita juga boleh bagi macam link lah untuk dia pilih mana dia punya take away. Okay, take away ni maksud dia setiap pelajar ada slide dia sendiri. Contohnya Mimi ada satu slide dia, Cikgu Aina ada satu slide dia, Cikgu Aisyah dia ada satu slide dia. Jadi pelajar dia takkan macam dia dapat yang dia punya sendiri, yang dia jawab kat situ dia dapat. Dan cikgu juga boleh letakkan notes ataupun macam kita panggil kita dah write ke, kita dah bagi review dekat dia punya nota dan dia terus dapat benda tu. Okey, dan menarik lah. Dan pelajar boleh terus print. Okay, pelajar print dan terus tampal dalam buku nota. Ini kalau biasalah kan, kita nak suruh dia buat nota tu. Okay, dan yang menarik satu lagi, kenapa saya katakan kreatif dengan PDX, sebab PDX ni dia boleh embed websites, maksudnya banyak websites yang bagi dia lebih nampak interesting tanpa pelajar perlu keluar daripada PDX. Okay, maksudnya PDX tu terus dia buat split screen. Ini arahan dekat PDX, dan dekat sebelah skrin satu lagi adalah dia punya YouTube ke, ataupun fact simulation, ataupun dia nak pergi ke Canva ke kan. Jadi kita akan tengok juga tu nanti embed website ni ya. Jadi itulah yang membuatkan saya rasa PDX ni sangat sesuai dengan saya. Jadi cikgu pun any response? Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, apa tadi? Okey, dekat kita dah ada siri 1, kita dah buat siri 1 apa ya? Saya lupa. Word wall kan. Okey, kemudian kita ada siri 2 blue cat. Blue cat pun kita boleh embed dalam PDX ya. Dan juga kita minggu lepas kita ada class kit. Betul tak? Class kit kan. So hari ini kita tengok pula PDX. Jadi kita pilih mana kita rasa sesuai dengan cara kita mengajar dekat sekolah waktu PDPR ni ya. Okey, jadi kita pergi ke slide seterusnya. Okay, 3 simple step. Kita mesti cakap simple. Bila cakap simple tu menyebabkan lagi seronok nak belajar kan. Okay, 3 simple step. Okay, step pertama, kita hanya design kita punya Google Slide. Okay, kalau design tu ada 3 cara. Satu, mungkin cikgu boleh upload PowerPoint dah siap. Okay, PowerPoint yang cikgu dah buat banyak-banyak sebelum ni PDPC banyak PowerPoint kan. Cikgu upload je ke dalam Google Drive dan kita convertkan dia kepada Google Slide. Dan dia boleh terus jadi PDX lah. Okey, itu daripada PowerPoint yang dah siap ataupun kita boleh ambil daripada slidesgo.com. Kenapa saya emphasizekan Slidesgo ni? Kejap lagi kita akan buat hands on menggunakan Slidesgo Sangat menarik. Itulah tips dia macam mana nak bagi slide saya ni nampak macam canggih-canggih, macam comel-comel kan. Auto canggih orang panggil. Auto canggih Kemudian dan Canva juga dia dah balik kolaborasi dengan PDX. Jadi kalau kita pergi tengok kat Canva, kita type je Canva for PDX. Dia dah ada banyak macam template untuk PDX. Okay, dan juga kita boleh bagi Canva ni, kita boleh masuk dalam Canva dan kita boleh bagi assignment PDX dari Canva pula. Itu next mungkin session lain ke akan terangkan. Jadi kita hari ni hanya untuk PDX sahaja. Okey, bila kita dah siap selesai design slide kita, dah masukkan semua interaktif, kita nak suruh budak melakar, nak suruh budak menconteng, nak suruh budak menjawab, kita pun pergi ke yang kedua iaitu start lesson. Okay, start PDX lesson.
Okay, cikgu hanya bagi link ataupun pelajar hanya masukkan dia punya kita panggil apa, kod kan. Dan dia ada 2 mode, okay, iaitu kita boleh nak bagi pembelajaran secara kendiri, kita pilih student paced activity. Yang ini pelajar boleh kawal slide tu sendiri dan cikgu tak perlu nak bercakap pun. Maksudnya mungkin cikgu ada kerja dan cikgu perlu bagi PDPR pada hari itu secara kendiri. Jadi pelajar akan guna yang ini, student paced activity, dan pelajar pun akan menjawab dekat situ. Okay. Kemudian satu lagi adalah instructor paced activity. Okay, instructor paced activity ni inilah biasa kalau kita buat secara online synchronous. Maksudnya pelajar ada bersama kita dan kita pun terangkan slide bersama-sama, kita bercakap dan pelajar pun menjawab ataupun tengok kita punya slide by slide. Okay, selesai kita dah buat. Okay, selalunya saya akan buat instructor paced dahulu. Okay, maksudnya saya masuk Google Meet dahulu. Selepas selesai Google Meet, saya akan setkan PDAC saya kepada student paced pula. Maksudnya pelajar yang tak sempat nak join saya punya Google Meet, dia still boleh buat selepas itu. Maksudnya dia still ataupun dia tak sempat nak siapkan kerja semasa kelas. Jadi selepas kelas dia masih boleh buat sampailah saya tutup ataupun saya end lesson PDAC pada sesi itu. Okay. Step 3 adalah kita dah habis. Maksudnya kita nak dapatkan reports. Okay, reports ni hanya boleh didapati apabila kita dah end lesson. Maksudnya kita cakap dengan pelajar, okay, masa dah tamat, cikgu dah bagi masa sehingga berapa hari bulan, berapa pukul berapa, dan kita pun stop. Bila dah stop, kita akan dapatkan reports. Okay, kita dah end lesson, kita pun dapatkan PDAC takeaway. PDAC takeaway itulah nanti saya akan tunjukkan macam mana rupa dia PDAC takeaway, dan kita boleh bagi link ke student ataupun kita dia direct email terus ke student. Cikgu tak perlu nak buat apa-apa. Yang penting pelajar itulah kena buat apa-apa tu kan. Pelajar kena pergi email dia, pelajar klik takeaway dia tu, dia terus dapat slide dan pelajar boleh print out dan tampal dalam buku. Terus siaplah kiranya satu notes lah, satu lesson. Okay, itu 3 simple step. Kita create, start and reports. Okay, ini adalah Google Slide untuk PDAC. Yang ni dia rupa dia. Okey, dekat sebelah sini ada kita punya slide. Lepas tu tengah-tengah ni macam biasa, macam kita buat PowerPoint tu. Dan dekat tepi ni, ini saya akan tunjukkan satu persatu. Okey, ini adalah add-on. Okey, cikgu kena add-on dulu PDAC. Maksudnya kita kena add-on macam extension lah kan kepada kita punya Google Slide tu untuk dapatkan PDAC. Okey, kemudian ini adalah 6 interactive tools. Okey, cikgu boleh buat teks. Cikgu nak sumbang saran kan? Brainwriting, kita buat teks. Kemudian kita kata nak poll ataupun kita nak pelajar memilih macam okay, apakah jawapan dia, ya atau tidak. Kita guna choice. Kemudian kita juga boleh buat numbers. Okay, number ni saya jarang guna tapi mungkin cikgu matematik rajin guna sebab dia hanya nombor sahaja. Berapakah bilangan ayam dalam gambar tersebut? 8. 8 je. Jadi saya pun jarang guna yang ni. But it's okay, kita akan go through juga. Kemudian website, the best thing about PDAC dia ada about website. Lepas tu kita ada draw, kejap lagi ada tengok draw, dan juga draggable. Draggable ni maksudnya kita pinkan kita pinkan jawapan. Maksudnya okay, dragkan point ni kepada mana jawapan yang benar. Nanti kita akan try Okay, itu dia 6 interactive tools dan dia ada add audio to slide. Okay, add audio to slide bermaksud cikgu boleh record suara cikgu direct ke slide tersebut. Cikgu tak perlu nak pergi record dulu kat tempat lain. Lepas tu dapatkan MP3 code dia, lepas tu masukkan dalam slide, tak perlu. Cikgu just tekan add audio, dia terus keluar macam ada paparan untuk record. Okay, start, stop, pause. Itu dia terus masuk dalam ni. Nanti kita akan buat sama-sama. Kemudian, ya yang ini. Ini dilarang memadamkannya. Okay, sebab inilah dia punya macam interactive tools, punya coding kat situ. Dia punya programming dia letak kat situ. Jadi slide with interactive tool, dia ada gambar PDAC ni lah. Jadi yang mana slide yang tak ada gambar pair ni maksudnya slide tu tak ada tak interaktif. Okay. Kemudian kita ada template yang dah ready made. Kebanyakan template ni dia untuk K-12. K-12 ni kalau dekat US tu macam dia orang punya ada sistem dia lah K-12 ataupun sekolah TS25 dia macam ada dia punya sistem kat situ kan. Tapi kita pun boleh guna template-template tu. Kebanyakan dia sains, sejarah, bukan sejarah dia lah. Maksudnya anything related to history, geography, adalah sikit-sikit matematik. Kan untuk sekolah rendah lah kebanyakannya. Okay. Dan akhir sekali, ready to start your lesson, baru kita start kat sini. Bila kita dah ready, semua slide kita. Okay, ini adalah paparan Google Slide menggunakan PDAC. Okay, dah ada tambahan kat tepi ni. Okay, seterusnya.
Okey, ini adalah paparan cikgu. Paparan cikgu masa kita present kepada pelajar. Okey, pelajar pun boleh dapat. Okey, kenapa saya tunjukkan ini juga? Sebab ada pelajar yang memang tak dapat. Yes, kita kena admit yang memang pelajar ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh masuk, internet kuat, internet tak kuat kan. Tapi kebanyakan pelajar saya dapat masuk, dan yang tak dapat masuk dia akan refer kita punya share screen yang ini. Sama juga dengan instructor view. Apa yang ada dekat instructor view? Okey, pertama, okay, dia ada join lesson code. Okay, pelajar yang tiba-tiba baru masuk dalam kelas, dia boleh terus masukkan kod ni dan dia akan direct pergi ke slide nombor berapa? Slide nombor berapa? 9 ni. Contoh jadi dia takkan tertinggal, dia takkan bermula dengan slide nombor 1. Dia masuk je terus ikut mana slide cikgu tu dah ada sekarang. Jadi dia takkan tertinggal lah. Itu saya kata systematic. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah paparan slide navigator untuk cikgu lah. Okay, kalau pelajar kita setkan dia kepada student pace, dia baru keluar yang ini. Okay, kalau tak ada, dia tak ada. Dekat paparan pelajar pun saya akan tunjuk sekejap lagi. Okay, kemudian yang ini adalah number of student responded. Bila saya letakkan slide yang ada interaktif, kita boleh nampak berapa orang pelajar dah respon. Jadi kita pun boleh kata, okay, kalau hari ni ada 10 orang, make sure 10 lah respon kan. Kalau tak ada respon, kita boleh tengok siapa yang tak respon tu. Okay, ni kita boleh klik kat sini dan kita akan tengok apakah respon student dan kita akan buat dia punya simulasi kejap lagi. Okey, apakah jawapan student tanpa nama pelajar boleh letak je apa-apa sebab dia pun malu kan jawapan salah ke jawapan betul. Bila kita klik yang ini maksudnya memang tak ada nama sebab ini adalah instructor view bukan teacher dashboard. Kejap lagi kita tengok teacher dashboard. Okey, lock screen. Okey, ada pelajar dia sibuk nak menjawab walaupun kita kata stop, masa dah tamat stop kan. Dia sibuk dan dia tak dengar apa benda penerangan kita ataupun dia dah mula jawab dulu sebelum kita bagi tahu mula jawab. Jadi kita boleh lock screen. Maksud kita lock kat sini so interaktif tu tak berguna. Maksudnya tak boleh digunakan. Okey, dan bila kita on balik screen ni dan kita bagi masa timer, kat sini ada 30 saat, 1 minit dan 3 minit. Memang 3 ni sahaja, kita tak boleh tukar. Kalau kita kata nak bagi 5 minit, kita buatlah 3. Kejap lagi dah habis 3, kita tambah 1, tambah 1 lagi macam tu. Okey, jadi pelajar pun kita boleh kontrol lah pelajar. Kenapa ada lock ni? Supaya pelajar tu ada urgency nak menjawab. Kadang-kadang pelajar ni macam malas-malas, lambat-lambat kan. Dia ada masa tamat tu ada cepat sikit. Kan? Okay, kemudian sambil-sambil kita mengajar tu tiba-tiba kita teringat, budak ni boleh jawab ke tidak? Kita boleh create new prompt. Maksudnya slide yang asal tu tak ada. So kita nak tambah tiba-tiba nak tambah slide. Boleh kita buat kat sini tambah new prompt. Apa benda kita nak pelajar respon. Okay, new prompt ni memang untuk interaktif sahaja. Kita boleh buat draggable ke, kita nak suruh pelajar tulis sumbang saran dia ke, kan? Ataupun apa lagi kita nak buat, kita nak draggable, tak apa, semua ada kat sini. Okay, new prompt ni memang 6 interaktif yang kita boleh guna tadi, kita boleh tambah kat sini. Okay, tiba-tiba, maksudnya tengah-tengah kita present, kita nak tambah, boleh kat sini, new prompt. Okay, dan ini adalah setting dan juga end lesson. Ni kemudian lah bila kita nak set kepada student pace ataupun kita kata nak end lesson terus, kita boleh klik kat sini. Okay, ini adalah paparan guru ataupun paparan teacher yang kita boleh share secara share screen dekat Google Meet. Okay. Okey, ini pula adalah paparan student. Slide yang sama. Okey, student akan nampak dekat sini. Student akan nampak slide itu tersplit. Okey, soalan dekat tepi dan dia punya respon dekat tepi sini. Okey, student type their answers here. Okey, kalau cikgu perasan tak ada navigation kat sini, tak ada navigation bar. Okey, tak ada navigator. Bermaksud pelajar memang tak boleh pergi mana-mana. Dia kena on top je, orang kata kan, on top je, ikut je cikgu tu buat apa. Okey, kat sini apakah jenis respon yang kita nak suruh pelajar buat. Pelajar selalu tak tengok lah ni, teks lah, dia terus jawab je. Dan juga kat sini slide. Jadi ini pun sebenarnya bagi motivasi kepada pelajar juga kan. Slide ni 9 daripada 53. Lagi 53 slide macam tu kan. Tapi kita selalu tak ada buat banyak-banyak lah kan, tak sempat. Okay, jadi ni adalah current slide hingga total slide. Okay, ini adalah pelajar punya interface lah dekat handphone dia atau kalau dia guna laptop, dekat laptop dia. Okay, alright. So ini adalah instructor view. Ini kita kata tadi yang respon tadi dekat instructor view tu tadi bila kita klik respon, dia boleh nampak dekat sini. Bila pelajar dah respon, nampak ni ada satu persatu. Ni saya testing, so saya dah respon lah. Jadi ada banyak. Kita boleh set kepada nak respon sekali banyak atau respon sekali sahaja. Okay, depends kepada cikgu punya preference. Okay, dia boleh bentuk dalam list, maksudnya dia dari atas sampai bawah, kita kena scroll. Ataupun kita boleh buat secara
grid macam ni, okay, window ataupun grid. Grid tu maksud satu. Okay, kalau perasan tak nampak pun siapa respon apa kat sini. Okay, itu yang bagusnya. So pelajar dia lebih confident nak bagi jawapan dan dia tahu kawan dia tak tahu siapa yang jawab tu kan. Jadi membina confident level pelajar. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah teacher dashboard. Kalau tengok kat situ, teacher dashboard ni dia paid version. Jangan risau, cakap paid version terus semua tak seronok kan. Tak apa, dengar dulu. Okay, so kita dekat paid version, kita tak tunjuk kepada pelajar lah sebab nanti pelajar tahu kita tahu mereka jawab apa. Walaupun memang orang sepatutnya tahulah kan. Dan yang penting diorang tak nak kawan diorang tahu. Jadi kita tak akan share teacher dashboard ni kepada pelajar. Maksudnya kepada screen, share screen. Kita hanya tengok dia dalam window yang lain. Okay, ni kita boleh nampak student names. Ini bentuk ni dalam bentuk tiles. Okay, bentuk list. Okay, dekat bawah. Kemudian kita boleh nampak student names. Kemudian kita nampak kat sini star. Ada macam gambar chat tu, lepas tu ada gambar titik-titik tu. Okay, kita boleh highlightkan best answer. Star tu maksud kita bagi star kat dia. Nanti kalau pelajar tu jawab betul, kita bagi star. Pelajar tak nampak pun star ni sebenarnya. Kita je nampak. Maksudnya kita nampak beberapa pelajar yang jawab betul, kita starkan supaya kita senang nak review balik. Nak bagi tunjuk jawapan kat pelajar kan. Lepas tu kita pun boleh write a comment. Okay, write comment ni pelajar boleh nampak. Okay, pelajar boleh nampak, cikgu dah respon lah kat jawapan dia betul lah. Okay, so dia bangga. Lepas tu yang 3 titik ni untuk kita hide response. Contohnya pelajar tu dia memang pelajar nakal-nakal kan. Dia tulis kata-perkataan yang tak bagus. Kita boleh hide respon dia. Jadi tak keluar. Okay, tak keluar dekat respon yang kita tunjuk dekat share screen tadi. Okay, dan yang menarik dia, siapa yang tak jawab pun kita tahu. Detect missing student. 16 not responded kan contohnya. Nama saya pun ada sekali kat sini tak respon. Okey, maksudnya kat situ pelajar yang tak menjawab kita boleh panggil dia. Apa Vitra, kenapa tak jawab? Ini kenapa? Okey ke? Masih dalam PDEC ke? Kan. Jadi kita boleh panggil-panggil lah nama dia kan. Alright. Ini adalah teacher dashboard. Alright. Okay, ini adalah PDEC takeaway. Ini pun dalam version paid. Jangan risau, paid lagi kan. Okay, ini adalah semua pelajar punya jawapan. Okay, pelajar ini kita tak perlu nak susah-susah sebab dia terus bila kita once kita ada PDEC add-on, automatic dalam Google Drive kita ada satu folder nama dia PDEC. Semua akan letak kat dalam tu. Dia ada tulislah lesson, dia akan tulis takeaway, dia akan tulis export. Semua ada kat dalam tu. Okay, direct. Tak perlu cikgu pening-pening nak cari kat mana. Okay, kalau tengok dekat sini, ini adalah individual slide. Maksudnya kita pelajar akan dapat semua slide ni secara individual. Kalau ada 53 slide tu akan sampai dekat dia. Dan teacher boleh komen secara summary. Maksudnya kita boleh buat macam report card tu kan. Kita tulislah summary pada pelajaran daripada hari ni. Contoh kita boleh buat waktu tu ataupun boleh buat kemudian. Okay, dan kita akan bagi kepada student dan student boleh print. Itu yang menariknya. Student print dan boleh terus tampal dalam buku tanpa perlu dia screenshot satu-satu. Okay. Okay. Ini dia punya free, premium dan school district. Okay, yang saya nak highlightkan yang premium, yang berbayar. Saya bukannya PDEC punya duta nak suruh bayar ke, tak ada. Okay, dengar. Okay, premium adalah teacher dashboard tadi. Kita boleh nampak pelajar siapa jawab, siapa tak jawab. Kita boleh komen. Itu teacher dashboard. Okay, kemudian kita juga boleh buat student pace mode. Ini yang kita bagus ni. Ataupun kalau lepas ni tak ada lagi PDPR, kita boleh setkan PDEC ni kepada macam flip classroom. Kan kita bagi sebelum atau selepas kelas. Alright. Kemudian kita juga ada takeaway. Takeaways dan juga draggable and drawing slide. Ini yang paling saya sukalah. Interaktif yang saya paling suka, draggable dan drawing slide. Okay. So, adakah cikgu tertarik dengan PDEC sekarang? Tak tertarik sebab kena bayar. Betul kan? Worry not, jangan risau sebabkan cikgu join kelas hari ni. Saya pun dah dikontak oleh PDEC untuk buat slide, untuk buat sharing dan dia bagi special link untuk first timer. Maksudnya new account. Jadi kalau cikgu belum ada PDEC, cikgu boleh dapatkan 3 months free premium yang tadi itulah yang berbayar tu, trial 3 bulan. Okay, bermaksud bulan ni 10, 11, 12. Dah settle kan. Tapi masih kita punya pembelajaran masih sampai bulan 2, bulan 3 kan. Jangan risau, kita ada tambah lagi extra 2 bulan. Okay. So ada 5 bulan free trial ataupun free premiums yang cikgu boleh dapatkan.
Okey, yang existing PDAC, maksudnya cikgu memang dah ada PDAC dan cikgu kata saya dah tak nak guna dah sebab dah habis. Dia kata dah habis trial tu, dah tak menarik lagi, dah tak boleh teacher dashboard, tak boleh bagi student pace mode, tak boleh takeaways. Jadi saya akan bagi link yang 2 months extra ni. Cikgu klik dan cikgu boleh on balik cikgu punya PDAC untuk account yang sama. Okey, tapi jangan risau kalau dah 5 bulan ni pun habis dan cikgu masih suka PDAC dan kita masih nak teruskan. Jangan risau sebab kita boleh selalu atau boleh sentiasa register new account PDAC. Kan maksudnya kita buat email yang banyak lah. Dan cikgu pun saya ada beberapa tips nak buat email yang mudah. Okey, iaitu cikgu hanya tambahkan nombor sahaja kepada email yang sedia ada. Contohlah ni saya punya email m.norashikin. Lepas tu email kedua saya tambah satu je, m.norashikin1. Dia punya apa kita panggil password pun sama je. Kemudian m.shikin2. So dah berapa bulan saya dapat free ni. Kalau tengok kat ni dah ada 4 darab 5 dah 20 bulan. Berapa tahun saya? Almost 2 tahun dah saya dapat free premium Tak apa, cikgu guna je sebab kebetulan saya dapat yang inilah PDAC bagi saya link lain. Kalau cikgu gunakan link yang sedia ada dekat website dia, dia hanya bagi 2 bulan sahaja free premium. But it's okay, kalau dah guna itu, dah habis trial, baru cikgu klik satu lagi link ni, yang link untuk 2 months extra ni. Okay, kena habiskan dulu, jangan tamak terus klik, nanti rugi. Okay, habiskan dulu, lepas kita klik extra month ni. Okay. Okey, Cikgu Aina, kita ada pertanyaan ke setakat ni sebelum kita launch PDAC untuk hands on? Tak ada. Tak ada Okey, alhamdulillah. Semua dah dijawab. Ya ke? Alhamdulillah. Okey, so kita akan pergi ke PDAC dan saya akan bagi link PDAC dulu. Okey, sebelum saya tu bagi saya stop share dulu. Okay, so ini adalah PDAC yang saya dah buat kita hari ni lah, CDL demo. Jadi ini slide yang dah siap, yang saya dah masukkan semua interaktif dan kita akan start lesson. Okay, bila saya start lesson, okay, cikgu boleh tengok lah dia punya macam mana progress dia kan. Slide ni sebenarnya saya ambil slide yang dah siap. Maksudnya daripada PowerPoint saya upload ke sini. Okay, so hari ni saya nak buat satu persatu supaya cikgu tak terlalu excited. Cikgu buat sendiri nanti tak dengar saya cakap kan. Kan jadi hari kita buat instructor pace mode dulu. Okay. Bila kita klik, sama lah macam kita nak bagi pelajar secara Google Meet kan, kita tak nak pelajar tu merayau-rayau dalam PDAC kita. Jadi kita bagi dia instructor pace mode. Okay, PDAC ni kan dia lebih kepada macam eksplorasi. Sebab itulah banyak PDAC ni dia banyak bagi badges macam ala-ala apa nama dia tu, pengakap kan. Dia banyak bagi badges. Saya dapat satu badges hari tu iaitu Pet Timber Pro. Dapat sebab dah present lebih daripada 7 PDAC. Termasuklah yang ni. Okay, so nampak kat sini. Okay, waiting for student, join PD. Kalau cikgu boleh type www.joinpd.com, boleh masukkan dia punya kod ni. Kod ni saja nampak ni. Young elephant neatly vacate misty bandanas. Tapi dia buat shortcut. Dia saja nak main-main kan. Okay, ataupun ni, give student links. Okay, sekejap cikgu saya akan sharekan link ni dalam chat. Okay, cikgu boleh gunakan dalam handphone lain ke ataupun kalau cikgu nak letak sekali pun boleh. Okay, itu adalah link PDAC. Cikgu boleh masuk. Oh, your first student. Nampak dah masuk dah. Okay, kita ada lebih kurang 2 student connected. Tak apa, kita bagi masa. Okay, selalunya saya akan bagi masa macam lama juga sebab kelas kita lama kan. Cuma hari ni kita tak nak terlalu lama supaya semua orang boleh try. Dan cikgu boleh sentiasa masuk walaupun saya dah mula. Kan? Dan dia akan direct ke slide yang saya buat tu lah. Okay, yang slide yang kita sedang berada sekarang. Okay, dan ini adalah teacher dashboard. Saya akan open juga supaya cikgu boleh nampak apa dia teacher dashboard ni secara live. Okay, maksud jawapan-jawapan cikgu lah. Nampak tak? Dia buka satu lagi slide yang baru. Okay, kalau ikutkan untuk student, kita tak share entire screen supaya pelajar tak nampak teacher dashboard ni. Okay, kita hanya sharekan. Okay, join. Alright. Okay, untuk slide yang pertama, dia dah masuk dah. Okay, tulis nama dan kelas. Okay, kalau tengok dekat sini, ini adalah teacher dashboard. Oh, saya dah terletak teacher dashboard dekat sini. Kejap. Teacher dashboard sepatutnya kat tempat lain. Dekat satu lagi lain. Okay, betul. Okay, kalau nampak dekat paparan saya ni, dekat sebelah sini adalah yang warna hijau kecil ni. Ini adalah cikgu share dengan pelajar. Yang putih kecil tepi ni, ini kita tak share dengan pelajar lah supaya pelajar pun tak nampak kan. Tapi saya nak share juga. Supaya kita nampak sebelah-sebelah kan. Saya cuba kecilkan skrin. Okay, ni satu.
satu. Cuba kecilkan skrin yang ini juga. Cikgu jangan risau sebab cikgu nampak skrin yang besar kan dekat cikgu punya device. Itu yang menariknya. Okay, kita kecil besarkan ke dia tetap nampak. Okay, saya kecilkan yang lain. Alright. So, kita ada edit slide dekat sebelah sini dan kita ada teacher dashboard dekat sebelah sini. Boleh nampak ya Cikgu Aina teacher dashboard saya? Okay, nampak. Okay, so buat macam ni lah. Hilang pula. Okay, terbesar. Okay. Right. Kita boleh nampak pelajar menjawab kat sebelah sini Alright. So kita control yang ini sahaja. Kita control yang teacher punya kat sini teacher. Kita punya slide pelajar lah. Alright. Kita jangan risau sebab pelajar pun tak nampak muka kita. Sebab bila pelajar dah buka dekat handphone dia, kebanyakannya dia terus direct pergi ke PEDX. Dia tak nampak dah kita. Tapi dia boleh dengar suara. Sebab tu kebanyakan PEDX saya gunakan kita panggil apa? Telegram video call tu. Sebab dia lebih kurang dia punya data sebab pelajar hanya dengar suara kita je. Okay, so yang pertama kita dah nampak dah ada 31/44 attendees kita ada 44, pelajar ada 44 yang dah respon 31. Okay, kat teacher dashboard ni kita boleh tengok siapa yang tak respon tu. Mari kita panggil nama dia. Contohlah kan. Okay, ni. Not 12, not responded. Siapa ni? Cikgu Adrian Joseph. Terus dia jawab kan? Terus hilang. Okay, so contohnya macam tu lah kan. Alright, so kita fun-fun je. Okay, dan memang PEDX ni kalau pelajar tu kata cikgu internet saya slow kan, so dia tak dapat nak laju-laju, tak apa kita bagi masa. So dalam kelas memang kita bukan nak laju-laju, yang penting budak faham. Okay, let's say saya bagi masa 30 saat. Okay, 30 saat kemudian cikgu dah tak boleh jawab lagi. Maksudnya dia terus lock the screen. Okay, ataupun lambat sangat nak guna sebab kita nak laju kan. Saya terus lock screen. Dah tak boleh jawab kan. Okay, so kita pergi ke next slide. Alright, dan ini adalah jawapan. Kalau kita tunjuk dekat sini, show response, kita boleh cakap dengan pelajar ni lah yang dah respon. Tapi sebabkan respon yang saya nak adalah nama dan kelas, semua nampaklah nama dan kelas dia kan. So, it's okay. Kita pergi ke seterusnya. Itu adalah teks Okay, ini adalah draw anywhere in the slide. Okay, jadi kita boleh nampak pelajar boleh pilih. Ada banyak warna kat bawah, ada pen, ada highlight, ada teks, ada apa-apa je dan cikgu boleh guna dan boleh tukar-tukar color. Okay, jadi kita boleh tengok dekat sini berapa dah, 4 orang dah cuba. Okay, nampak dah ada beberapa orang mencuba menjawab. Wow, kan? Dah ada, dia cuba draw untuk dapatkan dia jadi lebih menarik. Okay, tak perlu tulis nama pun tak apa sebab memang nama dah ada dekat situ. Okay, jangan risau. Dan kebanyakan memang saya suruh pelajar masukkan email MOE sebab dia terus keluar nama betul dia. Okay, kalau dia guna Gmail dia atau email apa-apa, merepek-repek kan. Comel. Okay, Cikgu Adrian Joseph. Okay, contohnya macam itu. Okay, dan ini adalah list. Okay, kalau kita buat secara grid, dia akan jadi macam ni. Okay, saya buat grid saya try grid. Dia akan jadi banyak macam ni. Kita boleh nampak teruslah semua. Okay. Jadi semua nampak. Ataupun kalau kita panggil dia yang ini selalunya overlay ni kita guna untuk selalunya kita guna untuk apa kita panggil draggable. Kita nak tengok berapa banyak pelajar drag dekat satu tempat yang sama. Tapi yang ni sebabkan lakaran tak sesuai lah. Terus nampak cacah marbar kat situ. Okay. Sorry. Seterusnya, so kita lama kan nak banyak buat ni. Okay, ini adalah numbers. Okay, masukkan nombor. Jadi cikgu boleh masukkan nombor. Berapakah teknik penanaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulislah 6. Terus dapat jawapan kat situ. Saya bagi jawapan kan. So kita boleh nampak kebanyakan yang jawab 6. Betul semua. Okay. Laju je 24 respon. Okay, next. Bila saya dah tukar next, cikgu dah tak boleh jawab lagi kan. Okay, so sekarang soalan dia adalah pilih jawapan. Ataupun kita boleh juga buat sebagai poll. Faham ke tidak? Ya, tidak. Kan boleh pilih. Ataupun apakah respon anda pada hari ini, maksudnya sangat menarik, kurang menarik, menarik pun boleh. Kita buat macam poll. Nampak dia ada bergerak-gerak dekat situ sedikit banyak. So dia boleh pilih jawapan dekat situ. Okay, next ini kita panggil choose ataupun choice. Okay, ini adalah interactive choice. Okay, dan yang ini menariknya, kalau cikgu matematik, cikgu geografi, cikgu fizik, sains semua ada lukiskan draft kan? Draft pula, graph. Dan pelajar boleh
lukis graf. Ni contoh lain ni, saya pun tak tahu jawapan dia apa. Tulis saya cikgu. Saya ambil dekat internet. Okey, lukiskan graf bagi fungsi tersebut. Graf fungsi kan. Jadi lukis. Ini kita boleh tengok lah. Boleh tengok semua. Adakah semua graf dia betul, salah kan? Okey, cun. Jadi, PADAG is for all, bukan untuk RBT je. Of course. Alright, so kita tengok pula. Saya masukkan sikit lah, geografi sikit, sains, seni sikit. Jadi soalan dia kat sini adalah draggable. Draggable tu cikgu cari, tengok kalau merah, carilah benda warna merah dan dragkan dekat mana. Soalan 1, di manakah letaknya gunung tertinggi di Malaysia? Sila pacakkan bendera merah dekat situ. Okey, dan soalan 2, apakah hasil warna kuning tambah biru? Cikgu letaklah tanda right dekat mana. Okey, yang ini kita sesuai guna yang ni tadi, apa kita panggil dia, overlay. Okay, overlay layout. So kita boleh nampak pelajar bergerak-gerak beramai-ramai kat mana. Ada juga yang tanda right dekat salah kan. Jadi kita kena, arahan tu kena jelas. Okay, cikgu nak warna biru dekat mana, ataupun warna kuning dekat mana. Okay, jadi cikgu main dekat situ. Okay, kita mau lama-lama main dia. Kita next question. Ini draggable Okey, yang ini kita boleh buat labeling. Ni paling menarik kan? Kita suka pelajar buat label. Okey, so labeling ni kita guna interactive draw yang mana dia ada satu perkataan type text dekat situ. So pelajar jangan tulis guna pen kat situ. Cari T, text. Text dan cikgu boleh typekan dia. Okey, antara jawapan dia dah, pilihan jawapan dah ada kat atas tu. Pilihlah mana-mana, type. Tapi kena type lah. Kan, dia tak boleh nak ambil copy paste tak boleh, sebab PADAG ni satu lagi dia bukannya ada macam animation. Okay, PADAG ni lebih kurang macam PDF yang kita bagi interaktif dalam tu. PDF kan static je kan, dia macam tu. Jadi pastikan cikgu punya slide tu tak ada animation. Okay, so cikgu bolehlah, kita boleh tengok pelajar buat satu-satu. Kalau bentuk ni grid kan, so boleh tengok kat sini. Okay, pelajar dah mula jawab ke tidak. Okay, dan bila ni nampak tangki nutrien. Dia boleh klik dekat tangki nutrien tu, dekat warna kuning tu dan tulis. Okay, kenapa saya warna-warnakan dia? Sebab pelajar kadang tak tahu kat mana nak tulis cikgu. So kita, pelajar saya dah biasa. Yang mana ada warna kuning, kat situlah jawapan dia. Kenapa saya buat kuning? Sebab senang. Guna ikon ataupun tulisan warna hitam je senang. Boleh, semua warna boleh masuk kecuali putih lah. Jarang lah nak guna color putih kan. Jadi color hitam dia senang masuk dalam tu. Sebab tu saya guna color kuning. Kalau saya buat putih je, dia macam nampak tak nampak je pelajar ni kan. So kita buat kuning bagi dia pom sikit kat situ. Okay, next adalah ini adalah contoh kalau kita buat secara student pace. Okay, cikgu perasan tak kat bawah tu ada gambar earphone. Cikgu klik earphone tu. Okay, ada audio kat situ, suara saya. Maaf lah ya, tak sedap. Tapi ialah testing kan. Jadi arahan dia kat situ adalah dia suruh highlightkan membekalkan kuasa elektrik ke pam air. Jadi cikgu pilihlah highlightkan dia. Jadi kat sini kenapa saya buatkan ada juga interaktif? Sebab saya tahu pelajar saya bila sampai dekat slide yang membaca, dia terus skip. Padahal benda penting kan, kena baca. Dia memang je bukannya untuk terlalu banyak gambar. Jadi bila saya nampak pelajar tu ada highlight, nampak ni pelajar saya hari ni Adila binti Muhammad Shah, dia dah highlight. Maksudnya dia baca dan dia dengar. Dia dengar saya punya audio tu. Okey, jadi kita boleh nampak. Sebab inilah bukti pelajar tu ikuti kita punya kelas. Okey, itu cara saya. Cara cikgu mungkin lagi menarik. Okey, bagus, ada banyak pelajar dah ikut. Alright, seterusnya. Yang menariknya audio ni dia boleh dua. Kalau slide, setiap slide hanya satu sahaja interaktif yang kita boleh guna. Okay, kalau kita dah buat teks, kita dah tak boleh buat yang lain. Okay, tapi kalau audio, kita boleh tambah lagi apa-apa interaktif yang lain. Sebab itulah audio tu diasingkan dekat bawah. Okay. Okay, audio ni pula, dia tak ada limit. Cikgu boleh cakap sejam dalam satu slide tu. Tapi siapa nak dengar kan sejam. Jadi cadangan saya, satu slide maksimum cikgu bercakap dalam tu dalam 2-3 minit je. 2-3 minit pun sebenarnya dah lama. Kalau cakap laju macam saya ni, dah lama lah. Kan? Jadi dalam slide tu better dalam 1-2 minit je bercakapnya. Kan? Sebab ada banyak slide lagi yang cikgu nak buat. Semua slide boleh letak audio unlimited. Okay, so next slide adalah, kalau cikgu perasan dia ada, kalau kat sini, pelajar yang tengok dekat Google Meet tak nampak lah. Tapi kalau pelajar yang buka student ni tadi, dia akan nampak split screen. Okay, split screen tu maksudnya kat sebelah dia tu terus ada video YouTube. Okay, cikgu terus play je kat situ. Maksudnya cikgu tak perlu nak pergi ke YouTube. Cikgu klik je kat situ dan cikgu masih lagi dalam PADAG. Itu pun contoh lah.
Dan maksudnya dekat sebelah pedek ni kita boleh bagi arahan, tonton YouTube pada minit keberapa, nyatakan apa-apa ke, macam tu lah. Okay, cikgu boleh bagi dia punya arahan dekat sebelah kanan ni. Okay. Itu maksudnya kita dah masuk ke sesi website. Maksudnya ini embed. Kita boleh embed YouTube. Okay, next contoh lagi. Ini pula saya embedkan Canva. Okay, embed ni pun dia ada kekurangan. Ada certain website dia boleh terus direct play kat situ. Tapi contoh Canva ni dia tak boleh. Tapi cikgu kena tekan. Okay, pelajar akan klik browser atau link tu. Dia akan bawa ke Canva. Okay, dekat Canva nanti macam-macam boleh buat lah. Tu nanti ada sesi bersama Cikgu Aina dengan Cikgu Azhar juga nanti Canva. Okay, dan bila kita dah bagi arahan kat sini, sila siapkan Canva dan kembali ke pedek. Dan dia akan klik balik link pedek yang sama. Dan dia akan masuk ke last slide yang dia orang keluar. Maksudnya inilah last slide dia keluar kan. Jadi dia masuk balik dekat slide 10. Okay, so dia boleh teruskan lagi. Itu saya kata slide pedek ni dia systematic. Dia akan ajar pelajar ikut satu step. Okay, jadi maksudnya kita boleh bagi arahan tu mengikut step lah. Okay. Sila upload hasil anda di Padlet. Ini contoh. Jadi kalau cikgu nampak dekat sebelah cikgu tu dah ada Padlet, terus embed kat situ. Dan cikgu boleh terus klik plus dan terus masukkan dalam Padlet. Saya yakin ramai cikgu yang suka Padlet. Siapa suka angkat tangan? Macam tu kan. Saya suka sangat Padlet sebab dia memang sangat sesuai dengan PBD. Sebab tu saya kata Padlet ni dia boleh embed dengan macam-macam. Berkreatif dengan Padlet. Jadi Padlet tu cikgu boleh suruh pelajar ambil gambar. Contohnya dia dah buat homework kan, ambil gambar, masukkan dalam Padlet, dalam Padlet. Okay, kekurangan Padlet, dia tak boleh upload gambar direct ke Padlet. Tapi saya pun dah buat aduan dah, buat cadangan dekat Padlet kan. Mana tahu dia boleh letak satu lagi features yang kita memang suka, iaitu pelajar upload gambar. Kan kalau matematik dia nak buat tulisan tu kan, nak buat jalan kerja susah kan, nak suruh dia tulis atas skrin. Jadi ambil gambar, masukkan. Setuju. So kita suruh Padlet banyak-banyak kali masukkan upload gambar. Tapi kita boleh buat lain lah, iaitu kita embedkan Padlet. Okay, Padlet pun boleh masuk gambar kan. Okay. So selain daripada itu, quizzes time. Okay, so dekat dalam Padlet kita boleh letak quizzes, kita boleh letak Kahoot, kita boleh letak Bluecat, apa-apa sahaja yang kita suka tu kan. Dan pelajar akan terus boleh main dekat situ. Kalau tengok dia terus masukkan code dan pelajar terus play dan dia takkan keluar daripada Padlet. Dia akan terus dekat situ, dia static dia kat situ. Cikgu boleh try dengan student cikgu lah nanti. Okay, kita tak cukup masa, tapi saya bagi tahu je macam mana nak masuk, iaitu kita embedkan quizzes.com/join. Kita jangan letak terus dia punya nombor, sebab kadang-kadang quizzes ni dia ada timing dia kan. Bila kalau kita dah siapkan slide ni malam tadi, esoknya kita baru nak mainkan quiz tu, memang dah tak boleh guna dah dia punya code tu. Jadi kita hanya masukkan yang website yang tulis suruh masukkan kod. Kalau Kahoot pun kahoot.it kan. Kahoot.it nanti pelajar akan masukkan kod. Kalau Bluecat pun sama, kita masukkan bluecat.com, nanti pelajar masukkan kod Bluecat. Jangan terus direct suruh start. Okay, sebab memang takkan dapat. Sebab kita mesti buat slide ni awal, betul. Kita nak share pun awal. Tantang hujung nanti baru kita suruh pelajar jawab. Tantang dah sejam kemudian baru suruh pelajar buat quizzes. Time tu dia punya code tu dah invalid kan, dah tak valid dah. Ya, masa tu kita akan kelam kabut sikit. So saya suggestkan masukkan website yang masukkan kod sahaja dulu. Okay, kemudian kita ada latihan pengukuhan. Ini pun cikgu favourite kita kan, iaitu menggunakan Google Quiz. Okay, kalau cikgu tengok, dia terus ada Google Quiz kat situ. Pelajar jawab, hantar, settle. Tak perlu nak pergi ke Google Quiz tu. Okay, cikgu hanya tulis je, pelajar hanya jawab kat situ. Okay, pelajar kita ni bila kita suruh pergi ke sana, klik sini, dia jadi pening kan. Jadi dengan Padlet kita lebih sistematik lah, insyaAllah. Okay, dan ini adalah FAT. The favorite one, cikgu sains, cikgu fizik, cikgu bio, cikgu RBT pun suka. Okay, kalau cikgu nampak kat sebelah tu, itu adalah simulator untuk V equal to IR, iaitu dalam RBT pun ada, dalam sains pun ada. Jadi pelajar boleh tengok sendiri kalau V tu lebih besar, R tu jadi apa, I tu jadi apa. Jadi kat sini benda tu jadi menarik. Okay, ini adalah V sama IR je. Dan kita ada juga yang macam simulation. Ni Cikgu Aina boleh lagi cakap banyak ni sebab dia cikgu sains kan. Dia buat apa? Macam
liquid kan ada, betul tak Cikgu Aina? Betul. Liquid tu bila letak-letak meletup ada tak? Jadi pelajar dia buat simulasi, kita panggil apa? Simulasi lab dalam tu. Kan lab simulation dalam tu. Kan, dan kita akan saya akan bawa ke cikgu nantilah ke FAT ni nanti Dan itu je. Itu saja untuk kitanya testing ni. So bila saya end, bila end kita boleh katakan CDL test atau save and end session. Maksudnya cikgu boleh juga kalau tak nak kan, macam lepas ni cikgu nak jawab lagi kan, ataupun cikgu kata nak bagi pelajar masa untuk jawab, cikgu boleh klik dekat sini 3 dot ni, turn on student pace. Bila cikgu turn on student pace, automatic pelajar boleh terus jawab dan akan keluar navigator anak panah ni dekat dia punya PDEC kan. Dia terus keluar. Jadi pelajar boleh patah balik, tengok balik mana dia terlepas tadi, dia boleh betulkan balik ke, sebab dia kata dia nak dia punya nota tu nota yang betul je semua, sebab cikgu pun dah bagi jawapannya betul. Dia patah balik dan buat pembetulan lah kiranya. Okay, nanti dia punya take away adalah take away yang cantik yang dah ready to print dan tampal je. Okay, so now kita end session. Okay, CDL test. Okay, ni end session. Bila end session dah tak ada lagi boleh student pace ke apa-apa lagi. So pelajar terus dapatkan take away dia kat sini kat sini generate takeaways. Okay, kalau cikgu rajin, cikgu tengah ada semangat kat situ, cikgu boleh terus klik untuk review tadi. Saya lupa pula tekan. Klik review, cikgu boleh terus jawab ataupun terus bagi markah ke, bagi review ke pelajar ke, tahniah sebab menyertai ke kan. Okay, jadi kalau saya ni kita terus take away sahaja. Publish take away for this session. Okay, ni dia akan bagi masa sikit. Okay, so kalau cikgu guna Google Classroom, cikgu boleh share tu Google Classroom terus. Okay, yang ni untuk paid version lah. Dan kalau tak, cikgu boleh klik link ni dan cikgu bagi link ni sahaja kepada pelajar. Dan pelajar akan direct masuk ke dalam folder takeaway. Dia akan cari nama dia. Okay, kita boleh tengok link ni Yep. Saya nak link. Lepas tu kita boleh tekan terus ni. Kejap, tak apa. Okay, harap tak lama sangat. Okay, takeaway tu tadi keluar macam yang saya tunjuk di awal-awal tadi. Dia ada dalam satu folder yang besar dan pelajar punya takeaways ada kat situ. So takeaways ni kita dah namakan dia sebagai CDL test. Jadi pelajar pun boleh nampak lah, oh ni adalah CDL test. Maksudnya kalau bab 1, bab 1, bab 2, bab 2. Jadi pelajar pun boleh nampak. Alamak, macam lambat sikit. Biasalah takeaway kan, dia nak review balik semua cikgu punya jawapan tadi. So memang akan ambil masa. Kalau saya 18 of 4 share screen. Semula ni. Alamak, kita belum lagi hands on nak ajar. Tapi tak apa, yang itu senang saja. Nak masukkan interaktif tu sangat senang. Okay. So klik and away. Kejap. Rasanya memang lama lah ni. Take up to an hour to generate. Okay, kita abaikan. To an hour. Memang bye-bye lah. So kita kembalilah. So maksudnya kita dah habis sesi testing kita punya PDEC dan sekarang kita nak buat secara manual. Macam mana kita nak buat manual PDEC? Okay, sebelum tu ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita pergi ke manual PDEC. Maksudnya macam mana kita nak hands on buat PDEC kita. Ada soalan ke dekat chat, Cikgu Aina? Ataupun cikgu nak on mic? Cikgu, boleh dipersilakan on mic, boleh tanya apa saja soalan. Yang mana boleh kami jawab, kami cuba jawab. InsyaAllah. Lepas ni Cikgu Mimi akan tunjukkan cara macam mana kita nak create kita punya PDPR kita guna Google Slides dan juga add-on PDEC. Okay, saya rasa takeaway ni sangat lama. Tak apa, kita tukar. Boleh teruskan je Cikgu Mimi. Kan? Okey, Cikgu Mimi ada soalan. Okey, berbanyak. Okey, bukan soalan itu. PDEC ni boleh diguna pada semua Gmail ke? Personal Gmail boleh ke?
Boleh. Saya pada ni saya mula sekali saya gunakan kita punya G Suite pula. Apa nama kita punya MOE. So sekarang saya ada personal Gmail pula. Lepas ni nak tambah lagi 5 bulan tu kan. So cikgu pun boleh. Mana-mana email pun boleh. Okey, rasanya ada lagi ke? Kalau tak ada, kita boleh teruskan macam mana nak buat PDAC. Okey, first, jom kita buka. Cikgu mungkin boleh buat sama-sama. Kita pergi ke Slides Go. Sebab Slides Go ni, sebab hari tu ada orang tanya kan, macam mana Cikgu Mimi punya slide tu nampak comel-comel. Itulah saya kata auto comel, auto cantik. Okay, kita pergi ke slidesgo.com, free Google Slide Themes and PowerPoint template. Kalau cikgu nak simpan dia sebagai PowerPoint, cikgu simpanlah, download je sebagai PowerPoint. Okay, kalau untuk hari ni kita nak guna Google Slide, kita pilih terus Google Slide. Okay, contoh, cikgu boleh type apa-apa saja yang cikgu suka. Kalau saya suka yang comel-comel macam nampak wow kan, saya tulis komik. Komik kan, cikgu Mimi pun macam kartun je kan. So kita pilih komik. Cikgu pilihlah mana-mana cikgu menarik kat situ, cikgu rasa menarik. Dan walaupun dia free tapi dia juga ada premium. Tak payahlah kita pergi pilih premium tu kan, memang tak dapat free. Jadi cikgu pilihlah yang mana yang free. Okay, contohlah saya nak ambil yang ini. Ni ke komik style ni. Kita klik satu. Cikgu boleh pilih cikgu punya sendiri. Okay, kita pilih sama-sama tau. Okay, so bila nampak paparan macam ni, kita boleh tengoklah, oh cantik tak ni, sesuai tak ni dengan kita punya style kan. Ada gambar apa robot lah, apa gambar ni semua. Okay lah, saya sukalah contoh kan. So kita terus klik Google Slide. Okay, ni kalau kita nak guna PDAC terus. Ataupun cikgu boleh guna PowerPoint dulu. Sebab kadang-kadang internet kita tak cukup kuat, kita nak buat secara offline dulu. Buat, dah settle semua, baru kita upload sebagai Google Slide. Okay, tapi sebab hari ni saya nak terus direct ke Google Slide. InsyaAllah internet load nampaknya. Okay, kita terus Google Slide, kita klik dan dia suruh dia minta make a copy. Cikgu pun klik make a copy. Okay, maaf kalau saya laju, tapi jangan risau, kita ada record kan. Nanti cikgu pun boleh tengok semula. Okay, cuma ganggu benda ni, dia tak nak keluar. Okay, so kita tengok kat atas ni, dia belum boleh klik apa-apa lagi kan, maksudnya belum ready. Cikgu tunggu sekejap. Bagi dia ready dulu. Maksudnya dia tengah insert. Mungkin saya punya style ni terlalu banyak grafik, jadi dia slow. Ikut komputer juga kan? Ikut komputer, ikut dia punya internet. Okay. Okay, nampaknya dah keluar. Atas ni dah boleh klik-klik. Okay, so macam mana kita nak jadikan Google Slide kita kepada PDAC? Okay, pertama kita pergi ke add-on. Okay cikgu, kita pergi ke add-ons. Okay, klik add-ons. Okay, sebabkan saya dah ada, dia dah terus keluar kat sini. Nearpod pun saya ada, PDAC pun saya ada. Okay, so cikgu belum ada, cikgu letakkan get add-ons. Okay, cikgu klik get add-ons. Okay, sebab kita nak tambah extension. Kan? Banyaknya kan saya hari ni. Alright, bila kita dah nampak, kita cari PDAC. Kalau cikgu dah jumpa terus boleh. Okay, cikgu klik kat sini install. Saya dah install, saya tak boleh lah nak uninstall pula kan. Cikgu klik kat sini install. Okay. Bila dah install, dia akan keluar. Okay, kita dah install. Cikgu boleh refresh kat sini ke, nak bagi dia ada balik kan. Kadang-kadang dia macam lambat ke apa kan. Cikgu refresh sampai dekat add-ons ni keluar PDAC. Dan bila dah keluar PDAC, cikgu pun open PDAC add-ons. Okey, kita bagi masa lebih kurang 1 minit 2 untuk tunggu. Okey, ada tak dia keluar macam nak suruh register ke apa? Belum lagi kan? Tapi kalau cikgu perasan dekat draw dengan draggable ni ada tanda star. Okey, cikgu boleh klik situ dan cikgu boleh klik untuk trial version, trial premium. Okey, sebelum tu, sekejap jangan klik dulu. So kalau klik kan nanti dia akan direct ke yang website dia. Sekejap, saya bagi ni link untuk 3 bulan punya. Panjang pula ni. Sekejap saya try. Untuk new account Untuk new account, cikgu boleh ambil yang 3 bulan punya ni. Kalau cikgu nak buat kemudian pun tak apa, cikgu save dia punya ni lah account ni. Boleh tak? Okay, record ni nanti selepas ni kita akan tengok dekat CDL punya website, rasanya dia akan masuk kat situ. Okay, cikgu boleh klik yang itu. Boleh klik tak cikgu? Klik dan dia akan suruh masuk untuk new account. Kalau cikgu tak pernah ada lagi, cikgu boleh masukkanlah account apa-apa email yang cikgu rasa cikgu prefer email tu.
Kita registration dulu. Registration tu macam biasa cikgu klik teachers. Okey, kita tengok sekejap Untuk yang dah existing user dan pedek dia belum lagi habis, dekat hujung nanti ingatkan saya lagi sekali bagi link untuk yang itu pula. Sebab saya takut terconfuse, terguna yang lain, nanti rugi. Okey, login premium. Okey, cikgu login premium. Okey. Saya dah masuk pula. Saya punya dah settle, dah ada. Okey, kalau premium cikgu akan nampak ada gambar apa nama ni? Mahkota Mahkota tu maksud premium lah. So saya punya ada premium lagi 38 hari dia kata ke 36 hari. So cikgu yang belum masuk, cikgu boleh sign up sebagai teachers. Lepas cikgu isi lah semua tu yang biasa je tu. Saya rasa teacher, masukkan email, masukkan user siapa nama dia tu? Password. Dah terus masuk kat sini. Okay, kalau dah masuk tu maksudnya dah okey. Kalau cikgu dah masuk ni dah keluar cikgu punya account kat sini, maksudnya dah boleh masuk. Okey. Okay, kalau laju cikgu bagi tahu supaya kita boleh sama-sama ni. Kalau tidak takut tertinggal. So, kita nak bagi tips-tips je. Lagi-lagi yang tips mengenai website tu. Itu yang lebih sikit tips je. Okay cikgu. Dah keluar macam ni, dah boleh lah. Kita dah boleh mula pedek. Okay, so saya mulakan, boleh kita mulakan dengan interaktif yang pertama. Ada apa-apa? Alright. So bila dah masuk tu maksudnya dah boleh guna lah. Satu hari banyak kan? 3 bulan. 3 bulan lebih. Ya. Okay. So, okay. Yang pertama, jom kita buat satu persatu. Sama-sama kita buat Kita masukkan teks dulu. Okay. So kat sini kita buatkan arahan dia. Okay. Cikgu buat arahan. Nak bagi arahan apa? Apakah perasaan anda hari ini? Contohlah. So saya kan suka mulakan kelas dengan energizer. Energizer tu macam sesi induksi kan. Perasaan anda hari ni ataupun apa anda nak luahkan hari ni, contohlah kan. Jadi ini adalah kita boleh panggil dia open text ataupun open ended questions. Maksudnya macam brain writing. Tuliskan apakah perasaan dia, panjang-panjang macam karangan tu kan. Tapi tak adalah banyak sangat. Jadi apa cara kita nak bagikan slide ni interaktif dan pelajar boleh jawab, kita hanya klik sahaja teks. Klik teks. Okay, dia akan previewkan dulu ataupun dia akan bagi tahulah apa sebenarnya teks dia. Dia kata pelajar boleh masukkan jawapan dia. Okay, terus keluar dekat sini. Student, write your response. Maksudnya pedek tu pun bagi arahan kepada pelajar untuk write your response. Maksudnya hanya type teks tadi ABC. Okay, dia tak boleh buat draw ke apa. Okay, seterusnya kita try yang choice pula. Okay. Kita boleh kata dekat sini quiz time ataupun pop quiz. Apa pula? Pop quiz. Pop quiz. Jadi cikgu bagilah soalan dekat sini. Adakah ayam berkaki choice kan? Choice berkaki 2. Saja soalan senang. Adakah ayam berkaki 2? Sila pilih jawapan anda. Okey, soalan dekat situ, adakah ayam berkaki 2? Simple je kan cikgu, kita kan main-main je hari ni. Okey, boom. So kita pilih choice. Okey, pop quiz kita pilih choice. Pop quiz ni kita je namakan dia quiz, tapi pelajar tak dapat pun jawapan sebenarnya. Okey, kita hanya nampak berapa pelajar jawab ya, berapa pelajar jawab no. Contoh okey, jawapan dia ya lah agaknya kan. Ya, tidak, benar, salah betul salah kan. Adakah ayam berkaki 2? Betul. Salah. Kan? Dan cikgu boleh letak lagi beberapa kat sini, add another. Dan dia memang tak ada pilihan jawapan yang benar ke salah ke. Kalau tak nak kita delete kat sini. Okay, so tinggal 2 sahaja. Okay, jadi pelajar hanya nampak boleh pilih A atau B sahaja. Dan dia takkan tahu bila dia klik A, betul terus dapat jawapan. Tak, so ini bukannya quiz. Okay, ini hanya macam poll, survey. Tapi kita acah-acah dia jadi macam quiz sebab kita nak tahu jawapan pelajar. Okey, adakah ayam berkaki 2? Sila pilih jawapan anda. So dah ada dekat situ. Okey, cikgu boleh tengok baliklah tadi choice tadi. Kalau terasa dah buat ke belum kan? Klik lagi choice. Dan ini jangan delete. Okey, student choose an option. Okey, seterusnya kita tengok numbers pula. Okey, kita nak tulis apa pula kat sini? Ngam-ngam kan ada situ. Berapakah info dalam slide ini? Contoh kan,
Jadi pelajar hanya tulis nombor sahaja 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Jadi kita hanya klik sahaja number dan dia terus masuk. Okay, so student enter a number. Memang number saja. Kan tadi cikgu dah try kan. Dia hanya ada atas bawah nak 9, 10, 0 itu je. Dia tak boleh nak type number pelik-pelik kat situ. 1.3.4 ke tak ada hanya numbers. Kemudian, okey ke cikgu? Kita dah buat sampai numbers. So saya skip dulu website. So website ni ada macam-macam sikit kerja dia. Kita pergi kepada draw. Okey, dekat draw contohnya okeylah ini. Boleh juga dia ngam-ngam. Okay, draw Okay, so saya nak delete ni. Okay, contoh saya nak dia padankan ataupun dia gariskan. Okay, contoh padankanlah, soalnya padankan senang sikit. Padankan bahagian roket dengan rajah roket, rajah di sebelah. Contohlah. Rajah roket lah kan. Rajah di sebelah. D tu jarak ke dekat ke marah cikgu BM? Jarak. Jarak Okay, thank you. Biasanya tempat. Okay, sebab dia tempat kan. Alamak, jauh pula. Tak apalah. Okay, so padankan bahagian roket dengan rajah di sebelah. So kita tulislah kat sini. Contoh badan. Okay, dekat sini kita tulis panggil dia apa? Engine. Macam tu kan. So kita nak suruh pelajar padankan dekat sini, gariskan ataupun ada lines kan. Dalam cikgu test tadi ada lines. So pelajar boleh guna lines. Jadi kita pun letaklah draw. Klik je cikgu. Klik je dia terus masuk dalam tu. Tada! The magic happens. Gitu. Okay, so student can draw anywhere on this slide. Macam saya tunjuk tadi, draw juga boleh kita padankan, draw juga kita boleh melabel, draw pun kita boleh dia lukis graph ataupun draw kita boleh buat macam-macam. Sebab itulah draw tu tergolong dalam paid version. Jangan risau, kita boleh manipulate paid version tadi kan sampai bila-bila. Tapi banyaklah kita punya email lah kena guna. Okay, so ini tadi pelajar pun bolehlah gariskan. Yes, memang tak ada drag and drop kat sini, maksudnya cikgu nak dragkan tu tak ada. Okay, kalau ni pot ada. Okay, so next kita draggable. Okay, draggable. Okay, bolehlah ngam-ngam pula kan kat sini. Okay. Draggable ni macam tadi. Cikgu boleh bagi dia letak points kan. Okay, so apakah emosi macam mana nak cakap apakah perasaan bukan perasaan, apakah kita nak bagi dia ranking rank ataupun rank apa dalam bahasa Melayu, rank kan tu rank kan suka hati je, beri level tahap beri tahap kefahaman anda. Pandai, terima kasih. Kefahaman anda. Okay, good job Cikgu Aina. Beri tahap kefahaman anda. Nanti dia suruh drag kan. Okay, drag ni menarik Cikgu, macam tadi ada banyak-banyak bentuk kan. Dia sebenarnya kalau secara ni dia hanya bentuk bulat. Tapi cikgu boleh pilih lah macam-macam. Okay, so drag ni dia boleh sampai 5 sahaja. Okay, add another Tengok ni boleh sampai 5. 5 tak? Okay, sampai 5 sahaja. So pandai-pandailah cikgu manipulate kan. Setiap 5 ni dia ada warna dia sendiri. Dan cikgu boleh pilih dia punya design. Cikgu nak design bulat ke? Cikgu nak bagi dia apa nama dia ni? Bendera. Ataupun cikgu pun boleh letak macam bahagi kan. Contohnya pelajar tu cikgu letak tempat kosong, apakah jawapan ni? Bahagi ke, darab ke, tambah? Cikgu boleh letak kat situ. Ataupun apakah persamaan dia? Question kan, matematik sebenarnya selalunya. Saya pun tak pandai sangat. Okay, 1, 2, 3 pun boleh labelkan. Contohnya cikgu randomkan langkah-langkah kerja. Contohlah kan, saya pun dah buat lah. So randomkan, okay, letakkan satu langkah-langkah tu 1 hingga 5. Sebab 5 je dapat kan. Pandailah cikgu manipulate cikgu punya soalan tu. 1 hingga 5. Sebab ada 5 sahaja yang boleh buat. So, dia pun letaklah nombor 1 kat mana, nombor 2 kat mana, nombor 3 kat mana. Okay? So, cikgu boleh pilih. Contoh 1 kat sini. Lepas tu cikgu pilih lagi kat sini. Nombor 2. Cikgu boleh juga pilih warna yang sama. Tak ada masalah. Kan? Tapi kalau cikgu kata nak tulis warna lain-lain pun boleh. Tak ada masalah. Kita buat dia. Tapi 5 sahaja. Contohnya 4,
Ini kalau kita nak buat labeling lah ataupun bukan labeling. Kita nak buat susunan 5. Okey. So saya pun tak nak ambil masa lama. Okay, dah siap dan kita pun boleh buat. Tapi oleh sebabkan soalan tadi berikan ranking, cikgu buat satu je lah kan, berikan ranking. So kat mana cikgu nak letak draggable pun boleh. Nanti saya sajalah buat. Okay, cikgu terus update slide. Nanti dia bolehlah ada nombor 1 sampai 5 tu, pelajar ambil nombor tu. Pelajar drag nombor tu pergi ke tempat ni. Kalau cikgu ada 2 je, dia akan stop sampai nombor 2 je kat sini. Gambar dia ada 2 je. 1 dan 2. Kalau ada 3 je. Tapi sebab tadi saya buat sampai 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. So nanti pelajar akan dragkanlah nombor tu. Okay. Dan okay, dah habis. Draggable. Okay, so now kita pergi kepada website. Okay, website ni okay. Apa kita boleh letak kat website? Kita boleh letak YouTube. Maksudnya yang betul-betul tak perlu pergi ke tempat lain. Contohnya YouTube. Google Form tadi kan. Padlet, FAT, Kahoot. Okay, contoh kita nak masukkan FAT. Sebab saya rasa FAT ni sangat menarik. Okay, so pergi dekat FAT dulu. Dan dia ada berbagai cara. Dia ada 2 cara. Satu yang kita boleh copy terus link tu masuk. Ataupun satu lagi kita kena manipulate sikit dia punya link tu. Contohnya FAT ni. FAT ni dia tak boleh terus ambil link dia. Okay, contoh FAT kita nak buat simulasi apa? Chemistry, bio, apa? Contoh bio. Saya tak tahu tapi tak apa. Kita pegang je. Kita pergi sahaja. Okay, kita pergi ke bio. Apa kita nak pelajar buat dengan bio? Apa syllabus yang sesuai? Cikgu boleh pergi dekat FAT Simulator. Cikgu tengoklah apa yang sesuai dengan cikgu punya pengajaran. Ataupun Cikgu Aina boleh bagi contoh FAT yang menarik yang dah pernah guna. Magnet ada. Magnet. Okay. Acid and archives ada. Okay, nampak ni semua adalah. Okay, so mana yang best? Color vision. Nak try satu. Color vision ni macam dah terlepas tajuk, itu tak guna pun. pH scale pun boleh. Boleh Okay, kita try Kita klik pH scale. So pH scale, okay sekejap dia tengah loading. Dan kita akan buat pelajar buat simulasi dalam FAT tu tadi FAT pula dalam PDAC. So kalau cikgu nampak kat sini dekat sini ada download ataupun embed. Ni adalah logo embed. So kita klik embed kat situ. Cikgu jangan copy semua. Okay, sebab kita tak boleh dia tak jadi. Untuk FAT kita hanya copy yang ni, HTTPS sampai HTML. Okay, kita try HTTPS sampai HTML dan kita copy. Okay. So kita kembali kepada kita punya PDAC tadi, kita dah copy kan. Maksudnya daripada inverted buka, inverted comma yang tutup. First inverted buka, first inverted yang tutup. Kita ambil yang itu. Okay. So kita pergi balik dekat sini tadi dan kita nak masukkan. Okay, kita boleh cakap lah kat sini arahan dia. Sila buat simulasi apa-apa. Cikgu boleh bagi tahulah arahan dia. Okay, sebab arahan tu akan keluar dekat sebelah. Pelajar akan buat lab simulasi tu kat sebelah satu lagi kan, dia split screen tadi kan. Okay, bila website dia boleh tunjuk preview apa yang pelajar akan nampak. Okay, kita akan tampal tadi paste. Dia terus masuk yang ni FAT simulasi. So bila kita klik macam cikgu klik tadi kan, dia terus keluar FAT dan boleh terus naik turunkan V dengan R tadi. Sama juga dengan pelajar, dia pun boleh buat. Okay, tapi apa jadi kalau cikgu tersalah? Maksudnya cikgu kena nampak macam ni baru dia jadilah. Okay. Apa jadi kalau cikgu tersalah copy kan? Contoh cikgu kata, copy. Cikgu lupa kan? Copy semua. Kita copy semua. Kan sebab dia kata embed. Tapi kenapa tak jadi kan? Okay, contoh. Okay, so dia habis dulu. Okay, kita copy semua. Contoh Okay, kita klik balik. Apakah preview dia? Contoh kat sini. Kita letak. Dia tak keluar apa-apa. So maksudnya pelajar pun tak nampak apa-apa. Tapi pelajar boleh klik link tadi dan dia akan terus pergi ke FAT tadi. Kan? Cumanya tak menarik lah, pelajar kena keluar daripada PDAC. Jadi cara dia tadi cikgu kena copy balik kat sini tadi yang mana daripada HTTPS sampai HTML. Okey, ni sama. YouTube pun sama. Okey, dia memang macam tu. Dia ada beberapa yang boleh terus. Contohnya Padlet dia boleh terus je copy dan paste. Okey, termasuk juga ni loading kan, dia boleh terus masuk. Update slide. Okey, dia terus masuk. Maksudnya jadi. Okey, cikgu boleh tengoklah jadi. Okey. Contoh ni kita pergi ke YouTube pula. Okey, saya nak ajar satu-satu lah. Kadang-kadang kita tak perasan kan YouTube ni biasa kita guna kan supaya pelajar nampak kan. Okey, share. Pergi ke YouTube. Boleh nampak YouTube saya. Kita pergi ke share. Okey, bila dekat share,
Cikgu jangan copy yang ini, dia tak jadi. Okay, dia tak keluar YouTube tadi. Cikgu kena pergi ke embed. Nampak macam-macam kan? Jangan risau, cari HTTPS ni. Cikgu cari HTTPS yang first sampai yang dia tutup. Mana dia tutup? Ni. Okay, cikgu copy. Okay, cikgu copy dan cikgu letak dekat sini tadi. Kita main lagi dengan dia. Contohlah Okay, website, YouTube. Dan cikgu sentiasa boleh bagi arahan dekat slide dan dia akan tengok kat sini. Dia terus keluar YouTube tu. So boleh terus play. Okay, kalau cikgu salah copy, nanti dia tak keluar macam ni. So cikgu pun boleh faham lah bila keluar maksudnya pelajar tak perlu split screen. Okay, contoh macam Canva tu memang tak boleh. Saya pun dah try Google ke, try tanya yang pakar pun dia tak dapat lah. Okay, tapi kalau Padlet, okay, cikgu pun suka guna Padlet kan? Okay, kalau Padlet, cikgu hanya klik kat sini, copy link. Kan, cikgu pilihlah salah satu copy link. Okay, dah copy. Okay, kita pergi balik. Kita tambahlah kat sini pula. Okay, website. Padlet dia boleh. Dia macam ada certain boleh, certain tak boleh. Jadi kita ikut je lah dia kan cikgu. Okay, cikgu jadi, ni ada soalan. Ya. Daripada Cikgu Fiza. Dia kata macam mana nak copy Bluecat. Copy Bluecat. Okay, kejap lagi kita buat memang dah keluar kat sini. Alright, so kita tengok ini. Kalau Padlet dia terus keluar Oh, ada cikgu juga yang tolong masukkan tadi Cikgu Izzat, cikgu mana ni? Cikgu Chia Chai. Okay, thank you cikgu. So, Padlet pun dia terus keluar. So, pelajar tak perlu pergi klik link Padlet. Dia terus main kat situ je. Dekat handphone dia tu kan. Dekat Padlet dia. Okay. Saya ada buat testing untuk quizzes. Tapi sebabkan ada untuk apa? Untuk Bluecat. So, kita pergi ke Bluecat. Mana Bluecat? Okay. Okay, kalau quizzes, saya tunjuk je lah. Sebab quizzes pun ramai guna kan. Cikgu hanya ni. Copy yang ni je. https quizzes.com/join. Nanti dia akan masukkan ke dalam paparan yang ini. So, pelajar masukkan kod. Boleh terus main dekat Padlet dia. Kan dia dah split screen. Dia masukkan dekat Padlet. Okay. Dan kalau kat sini, login sekejap. Alright, so yang antara dia punya kekurangan, cikgu tak boleh nak macam mana tengah-tengah cikgu run, cikgu tukar slide cikgu. Kan? Tak boleh. Contoh ni slide saya, ni slide CDL tadi, ini slide yang kita tengah present. Cikgu tukar kat sini, dia tak jadi dekat Padlet yang tengah on tu. Sebab kan kita kata dia macam PDF kan. So maksudnya kalau cikgu nak add on, cikgu kena guna new prompt tadi. Perasan tak ada new prompt kat bawah tu. Jadi cikgu guna new prompt dan boleh tambahlah apa-apa. Okay, kalau kat sini kita nak pelajar main kan. Bluecat.com. Okay, bluecat.com play. Sekejap kita tengok alamak. Kita nak pelajar masukkan dia punya apa nama? Kod sahaja. Ni pergi ke mana ni? Sekejap. Oh. Apa? Salah tekan. Saya pun susah nak guna Bing ni. Bing ni. Ni Bluecat Play. Okay, cikgu copy je Bluecat Play. Jangan dia akan masuk kat sini. Okay. Dia kalau kahoot.it. Tulislah kalau teringat kan. Quizzes tadi quizzes/join. Kalau Bluecat pula www.bluecat.com /play. Jadi kita akan masukkan yang ini sahaja. So nanti cikgu tengah run, cikgu bagi tahu okay, game ID dia adalah cikgu bagi dan dia terus boleh main kat situ. Okay. Kalau tadi ni quizzes/join, kalau kahoot.it. Cikgu kena cubalah. Maksudnya kalau cikgu saya tak terangkan kat sini, cikgu cuba ambil semua dia punya www tu letak. Kalau tak keluar maksudnya mungkin ada cara lain ataupun tak apa, pelajar klik je lah kan kat situ. Okay, so saya dah pergi. Okay, kalau Google Form pun sama. Okay, kalau Google Form, okay, cikgu nak send Google Form kan. Okay, biasanya kita send pelajar link kan. Kita send. Okay, so cikgu pilih yang embed ni. Embed ke yang ni link link sahaja. Yang ni cikgu link sahaja. Okay, kalau Google Form cikgu guna link sahaja, cikgu copy. Copy dan cikgu boleh terus masukkan dalam ni tadi, kita try. Okay.
Okay, contoh kita masukkan dekat lain. Okay, website. Sebab tu website ni saya letak akhir sekali sebab macam-macam style dia website ni. Ada yang boleh terus copy, ada yang kena kita manipulate dia punya tu. Okay, jadi. So maksudnya kat copy sahaja, tak payah embed tu. Walaupun dia ada embed tu kan. Tadi yang saya kata kat sini, cikgu send tadi, cikgu klik yang send link. Macam cikgu send link dekat pelajar macam biasa. Cikgu nak send pelajar quiz daripada Google Quiz tu kan. Cikgu copy, terus letak dekat situ tadi. Cikgu letak dekat sini dan dia keluar. Okay, cikgu copy keluar bentuk macam ni, maksudnya betul lah pelajar boleh dapat split screen. Kalau tak ada bentuk macam ni, maksudnya pelajar tak dapat split screen tu. Okay. Saya rasa itu sahaja sebab kita hanya ada, oh ya, satu lagi, add audio. Lupa. Okay, kita add audio. Okay, contoh dekat sini kita nak add audio, cikgu hanya klik add audio. Untuk first timer, mungkin dia akan minta permission untuk guna mikrofon, untuk guna speaker. Biasalah kan. Tu ikut komputer masing-masing. InsyaAllah cikgu slow-slow buat mesti boleh dapat. Okay, kalau dah biasa, dah pernah guna, dia terus klik je. Kita pilih slide mana kita nak ada audio. Kita klik, dia terus keluar macam ni. So cikgu boleh terus play. Bukan play, cikgu boleh terus record. Contoh record. Testing 1, 2, 3. Okey, pelajar sila buat latihan berkenaan. Okey, pause. Okey, cikgu kena save dulu. Dia tak boleh nak playback, nak tengok balik kan? Tak boleh. Mungkin ni dia pause untuk tarik nafas ke minum air sekejap, lepas tu resume, sambung balik kan? Jawab kan apa soalan ataupun nota. Tapi kalau dah sudah, cikgu save. Ini baru 6 saat. Dan cikgu boleh sentiasa playback. Cikgu boleh playback. Tak dengar kan sebab saya tak share sekali dengan audio. Dengar ke Cikgu Aina? Dengar sikit. Oh, dengar. Perlahan. Oh ya. Yeah. Okey, aku dengar juga. Alright, so bila cikgu dah sudah, cikgu boleh delete. Kalau tak kata alah suara tak comel lah, delete. Cikgu delete lah. Kalau dah comel, cikgu masukkan add audio to slide. Bila cikgu add audio to slide, kalau cikgu perasan tadi dekat slide itu memang dah ada interaktif. Tak apa, dia boleh tambah. Sebab audio ni dia special, sebab tu dia keluar daripada interaktif tadi. Audio ni dia boleh letak di semua slide, tapi dekat semua interaktif pun boleh. Tapi kalau interaktif, satu slide hanya satu interaktif sahaja. Okay, so kat sini ada, cikgu jangan padam dia. Tapi kalau dia mengganggu cikgu punya, ada macam ada gambar kat tepi tu kan, cikgu boleh sentiasa kecilkan dia, cikgu boleh letak dia tempat-tempat lain kan, supaya dia tak mengganggu tempat yang ada nota. Yang penting jangan padam. Okay, so pelajar dia takkan nampak yang ni, dia nampak tapi dia tak akan klik yang ni, dia akan klik yang ada gambar kat bawah tu, play audio tu, ada gambar apa nama ni, headphone. Okay, so cikgu boleh sentiasa add semua ni, semua slide ni ada audio kan, jadi bagi saya sangat menarik. Kan di ujung dia. Okay, saya rasa itu sahaja sebab kita hanya ada 6 interaktif dan 1 audio, dan saya rasa saya dah show semua style untuk masukkan ataupun website. Jadi ada apa-apa soalan tak cikgu? Saya pun nak tengok dekat chat. Okay, cikgu pun boleh boleh on mic. Sebab kadang-kadang mungkin soalan tu saya pun tak terfikir nak buat ke kan, ataupun cikgu ada cara, contohnya subjek fizik, saya nak buat macam ni, macam mana agak-agaknya, mungkin kita boleh share sama-sama. Ada Cikgu Adila tu, dia tanya boleh tak kita semak semula untuk slide kita lepas dah masukkan aktiviti. Cara dia adalah cikgu kena start lesson, cikgu kena test run lesson kat sini. Okay, kita pergi kita start lesson. Macam tadi awal-awal saya ada tunjukkan. Okay, so saya bagi kepada student pace activity, so cikgu semua boleh try student pace pula. Sebab tadi instructor pace kan. Okay, so sekarang saya bagi student pace activity. Ni macam untuk pembelajaran kendiri. Okay, ambil masa sikit. Kalau student pace ni dia lain, dia terus bagi link So cikgu boleh bagi arahan sikit dekat WhatsApp, kat Telegram tu. Okay, klik link dan sila ikut pedek. Pastikan dekat setiap pedek yang ada interaktif ataupun setiap pedek yang ada gambar pakcik pedek tu, sila jawab mengikut arahan lah. Okay, kebanyakan pelajar saya dia sukalah pedek sebab dia rasa macam lebih tersusun. Lepas tu dia boleh tengok balik kan. Okay, welcome to teacher dashboard. Sebab saya premium dia bagi. So kita got it. Kan, don't show this again ke kan. Okay. Cikgu Mimi ada soalan daripada Cikgu Adrian Chiang.
Okey, dia kata kalau slide yang telah dibuat di bawah paid account guna Draggable, tapi bila free trial dah tamat, kita boleh dapat akses slide yang kita yang dah sediakan tak? Boleh, tapi yang dah siap tu boleh, tapi kita dah tak boleh tambah lagi lah kiranya untuk extra tu. Untuk Draggable tu nanti dia suruh bayar bila setiap kali tekan tu kan. Kita tak boleh buat lagi. Tapi setakat ni pelajar masih boleh guna, cuma bila kita dah habis tu dah tak ada student pace mode kan. Jadi kita kena buat secara online sahaja. Dia tak boleh yang ni, student pace mode ni tak ada. Okay, so kita copy link. Dan saya pastekan dekat chat room supaya cikgu pun boleh try mengikut pace masing-masing. Nanti esoklah saya padam. Maksudnya esoklah saya end session. Contoh Okay, so cikgu boleh try PEDAC at your own pace. So untuk cikgu nak testing cikgu pun macam tu lah. Kalau saya guna tak kisahlah teacher ke student ke, tapi saya kena macam ni. Dia tak ada yang preview terus rasanya. Dia tak ada preview yang kita boleh tengok apa pelajar nampak, apa pelajar tak nampak kan. Jadi bagi saya menarik lah. Okay. Bagi cikgu-cikgu yang dah ada access account PEDAC tu, okay, cikgu boleh terus je klik link yang saya dah sharekan lagi sekali daripada perkongsian cikgu Mimi tadi tu untuk dapatkan premium 3 bulan tu. Boleh juga. Sebab saya punya premium tu pun dah tinggal 15 hari je lagi. Jadi tambah, saya klik cikgu Mimi bagi tadi terus tambah. Jadi dia terus tambah Okey, maksudnya dia bukannya override yang lama kan. Dia terus tambah je lagi. Okey, good. Okey, itu satu yang baru sebab saya pun tak pernah try macam tu. Saya punya dah habis betul-betul kosong baru saya buat. Kau takut membazir kan. Okey, good job. Thank you Cikgu Aina. Sebab dapat sama, dapat kami berdua memang suka PEDAC. Memang kita dapat September macam-macam lah. Kan seronok. Okay, so bila cikgu dah tu, saya ada satu lagi link untuk tambah lagi 2 bulan. Saya tak tahu, nak try tak? Tambah lagi tak? Sebab dah kata boleh, dia tak override. Saya pun excited lah sebab saya pun takut nak tekan kan. So kalau tidak. Okay, so let's try. Existing account, another 2 month extension. Okay, kita extend lagi premium. So kalau cikgu dah ada 91, mungkin kali ni cikgu boleh tambah lagi 20, jadi 120. Okay, silakan cikgu. Jadi tak? Kalau dah boleh tamak, kita tamak lah kan, supaya tak pening. Tapi dia untuk akaun yang satu akaun yang sama. Okay, so nak buat guna lagi ni, kena guna akaun lain. Okay. Untuk dapatkan rakaman ni, cikgu boleh pergi dekat connecting.learning. Sekejap saya sharekan lagi sekali dia punya link. Okey, ada soalan daripada Cikgu Liana Untuk Jawi atau bahasa Arab, font dia terhad atau pelbagai macam guna slide tu. Okey, saya tak pasti untuk Google Slide, tapi kalau PowerPoint cikgu boleh guna apa? Cikgu punya keyboard kan, keyboard yang ada Jawi bahasa Arab tu. Jadi saya pun saya suggest guna yang sama. Saya rasa Google Slide pun mungkin boleh guna. Sebab dia hanya Google Slide. Google Slide sama macam PowerPoint. Cuma dia limited tang animation, tang transition dia ada sikit susah kat situ kan. Ada limitasi sikit. Cikgu boleh cuba sendiri dulu kot. Kalau tidak, cadangan saya cikgu type dulu apa benda cikgu nak, cikgu screenshot ataupun cikgu snipping tools kan yang cikgu tekan window punya button, cikgu tekan shift dan cikgu tekan S serentak. Nanti ada snipping tools keluar. Okey. Tapi bagus juga. Okay. Untuk slide yang pertama ni, bolehlah cikgu bagi apa yang cikgu rasa hari ni so bolehlah juga kita berrespon kat situ. Saya pun terlupa nak letak Slido. Boleh tak saya letak Slido satu? Oh ya, Slido pun cikgu boleh. Yes, cikgu pun boleh letak Slido ya. Okay, sekejap. Biar saya masuk Slido sekejap. Sebelum kita end session. Oh, anak saya dah sibuk ngatuk-ngatuk pintu. Okey, ada apa-apa soalan lagi ke cikgu supaya kita pun boleh sama-sama, mungkin saya tak tahu kan. So Cikgu Aina pun boleh tolong bantu kan. Okey, ni kalau cikgu tak pernah guna Slido, sambil-sambil lah kan. Slido ni pun salah satu polling yang saya suka. Kenapa ni?
Ada lagi soalan tak Cikgu Aina? Tak ada. Setakat ni tak ada. Cikgu dia tak nak keluar pula yang dah ada. Kita boleh ya Slido. Okay, so mungkin cikgu boleh bagi respon sikit dekat Slido. Saya guna word cloud, tak nak word cloud lah. Saya guna open text. Sebab saya suka open text supaya saya boleh baiki lagi. Boleh ke macam tu? Okay, launch. Okay, so cikgu boleh Slido ni pun sama, dia poll, so dia tak ada kita panggil apa? Dia tak ada nama so cikgu bolehlah tulis apa-apa. Ni semua untuk kebaikan kami facilitator lah untuk next session pula. Sama-sama lah untuk apa session kali ni okey ke tidak. Okay, so cikgu boleh scan ataupun saya boleh bagi link juga. Mimi share link dekat chat je. Okey. Kalau cikgu nak. Okey, cikgu pun dia semua yang cikgu bagi respon ni sangat bermakna untuk kami tambah baik cara penyampaian, untuk kami pun tambah ilmu kita sendiri. Okay, jadi saya harap semua cikgu boleh bagi respon lah untuk dekat Slido ni sekejap Okay, untuk sorry tiba datangnya untuk apa untuk link maaf buat macam rumah sendiri, sorry so untuk kita punya link kehadiran, siapa yang bagi Cikgu Naraina? Ada Cikgu Siti Halimah dia dah ada share kan kat atas tu. Jangan lupa isikan link kehadiran. Cikgu akan terus dia dapat sijil. Okay, best. Saya pun dah dapat sijil. Saya pun isi juga. Okay. Kumpul sijil. Sampai isi sijil. Okay. Jadi minggu depan pun kita ada lagi. Dan tunggulah kita punya panggil apa? Kita punya promo poster. Okay. Anda cikgu pun boleh terus explore PEDAC. InsyaAllah semua recorded ni dia akan bagi dekat dalam portal. Dan satu lagi cikgu pun boleh join Telegram. Warna-warni PDPR supaya kita sama-sama dapat share apa yang menarik dekat situ. Okay, kita pun jumpa PEDAC dekat situ, kita jumpa kelas KIK kat situ, jumpa kelas point semualah, dan kita akan dapatkan banyak info menarik bersama-sama. Okay, sebab itu adalah perkongsian bersama. Okay, mungkin Cikgu Aina ada ke dia punya link? Sekejap saya carikan link untuk grup kita, warna-warnikan PDPR kita. Okay, nama pun menarik kan supaya kita berwarna-warnikan PDPR kita. Sekejap ya. Okay, kalau cikgu nak tanya pasal PEDAC pun boleh tanya kat situ sebab Cikgu Aina ada, saya ada, ramai lagi yang ada kat situ so pun dapat 91 hari premium. Ramai yang ada pengalaman, ada ilmu kita mestilah. Kadang-kadang sebab subjek lain-lain, bila kita share, boleh juga guna kat subjek ni. So benda tu, cetusan tu lah yang kita nak. Okay? Dan pelajar pun mengikut respon pelajar saya, sebab saya gunakan Telegram voice meeting tu, pelajar yang tak dapat join PEDAC secara on PEDAC, maksudnya dia tak dapat masuk PEDAC. Memang kadang-kadang mungkin handphone dia ke ataupun capaian internet dia ke, saya pun tak pasti. Tapi dia masih tetap respon dekat chat Telegram tu. Jadi pelajar pun berusaha jugalah kan. Jadi dia nampak PEDAC tu menarik. Dan kita pun akan ada sesi Canva dengan Cikgu Aina dan Cikgu Azhar. Canva kita panggil apa? Basic to advance. So nanti kita akan sharing nanti. Okay, terima kasih atas respon cikgu-cikgu semua. Dah dapat link untuk ni. Okay, saya rasa sampai situ saja. Jadi saya serahkan semula kepada moderator kita, Cikgu Aina.
Okey, terima kasih Cikgu Mimi atas kongsian kreatif bersama PEDEC. Okey, saya harap, kami harap daripada kami mewakili program CDL Connecting Dots Learning, jaringan percikan pembelajaran yang boleh memberi manfaat kepada rakan-rakan guru yang hadir program hari ini. Okey, jadi saya promote sekali lagi peserta-peserta sila ikuti link Connecting Dots Learning tu. Jadi cikgu-cikgu boleh dapatkan rakaman hari ini ataupun rakaman sesi-sesi dari siri 1 sehingga ke siri hari ini, dan juga cikgu boleh dapatkan juga maklumat informasi untuk program yang akan datang. Jangan lupa setiap hari Jumaat kita jumpa di sini, macam rancangan TV. Okey. Setiap hari Jumaat kita jumpa program Connecting Dots Learning, waktu yang sama, hari yang sama. Okey, kita nantikan untuk promosi program yang akan datang. Kalau tak silap saya tak pasti pula. Banyak sangat jadual. Okey. Okey, tak apa. 24 hari bulan minggu depan. Kita tunggu poster promosi keluar. 24 hari bulan. Okey, PDPR menggunakan 24 dah. Okey, Pelaksanaan menggunakan Classcade. Classcade dah lepas minggu lepas. Classcade dah lepas ni. Ni ada ganti orang lain ke? Rasanya macam Kak Ju kan? Ya. Kau terus Kak Ju Ya. BBL, remote learning. Kalau kita ada JU yang hebat Kak Ju. Hai Kak Ju. Hai. Tahniah, thank you. Yeah, thank you for joining. Okay. Okey, saya paskan kembali kepada Dr. Zalina. Baik, terima kasih Daun Keladi kepada Cikgu Mimi Nur Rashikin dan juga Cikgu Nuraina atas perkongsian, dan saya kira ini adalah satu tools untuk kita mengajar dengan sangat baik sebab ada banyak pilihan yang kita boleh gunakan, dan saya yakin kalau kita tak boleh nak catch up semua tadi pun, insyaAllah pada hari Isnin atau pada hari Ahad biasanya recording ini akan diupload dalam CDL. Jadi cikgu-cikgu yang lain boleh masuk ke CDL. Tadi Cikgu Ainun pun dah Cikgu Aina pun dah masukkan link itu supaya boleh tengok siri-siri yang lepas dari siri pertama sampai siri ke-4 hari ini. InsyaAllah kita akan upload sentiasa. Saya nak hujan. Baik, untuk minggu depan Cikgu Tuan Johaida boleh bagi promo sikit sebab minggu depan Cikgu Tuan Johaida yang akan mengendalikan program ini. Bagi tajuk, silakan. Okey, terima kasih Dr. Zarina. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk tajuk minggu depan kita akan sentuh tentang PBL di era secara remote learning. So ada jugalah penggunaan macam app seperti Canva, Padlet, YouTube video dan sebagainya. Itu je. Kita dah bagi teaser sikit dah. Jadi minggu depan jangan lupa untuk join lagi cikgu-cikgu semua. Kita akan masukkan poster mewawarkan apa yang kita akan buat pada minggu depan, insyaAllah esok hari dalam CDL juga. Nanti akan adalah juga rakan-rakan yang lain, cikgu-cikgu yang ikuti ini boleh juga sebarluaskan kepada kawan-kawan dari seluruh Malaysia, dari sekolah kita sendiri, sekolah-sekolah yang lain juga, sebab inilah kita nak connecting the dots kan. Ini adalah salah satu caranya, dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih lagi kepada semua yang hadir. Dan walaupun sekarang masih lagi cuti sekolah, tapi you all ambil juga inisiatif untuk sama-sama belajar ya. Terima kasih lagi sekali kepada Mimi Nur Rashikin dan juga Cikgu Nuraina. Kita tunggu juga nanti tak lama lagi siri ini akan sampai kepada Cikgu Emily Shapira. Dia dah menanti aja dah saat untuk dia pula berkongsi. Thank you. Terima kasih sekali lagi kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan.